Selamat sejahtera tuan-tuan Fazila. Nama saya Ui Huishan dan kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk persepsi penerimaan vaksin pada hari ini. Pembentangan ini disediakan oleh semua ahli Kumpulan 5 dan disediakan untuk tuan-tuan Fazila. Inilah isi kandungan untuk pembentangan ini. Saya akan membentang bahagian pengenalan. Untuk latar belakang kajian, apakah vaksin? Vaksin berasal daripada perkataan Latin vaccinus yang bermaksud berkenaan dengan lembu, yang bermula pada tahun 1796 dan diperkenalkan di Malaysia seawal tahun 1956. Ia adalah salah satu kaedah yang paling penting dan sesuai untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Selain itu, ia juga sering dirujuk sebagai imunisasi yang dapat membantu membina imuniti untuk melindungi anda daripada jangkitan tanpa menyebabkan kesan sampingan yang berbahaya. Seterusnya, pengambilan vaksin mempunyai kebaikan dan keburukan. Tetapi ia mempunyai kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Antara kebaikan vaksinasi ialah dapat melindungi diri, keluarga dan masyarakat dari jangkitan penyakit berangkit. Bagi keburukan pula, rakyat mungkin mendapat kesan sampingan ringan seperti demam, sakit kepala dan tidak selesa dengan bergantung kepada tindak balas sistem imun diri sendiri. Secara ringkasnya, vaksin bukan sahaja mampu mencegah penyakit tetapi juga mengurangkan gejala, menjadikan penyakit lebih ringan dan mengurangkan risiko penyakit apabila dijangkiti. Secara umumnya, terdapat sesetengah rakyat Malaysia masih kurang kesedaran terhadap peranan vaksin dalam mencegah penyakit pada masa kini. Mereka yang gagal atau menolak untuk mendapatkan vaksinasi yang sewajarnya akan meningkatkan risiko wabak penyakit menular oleh patogen mikro dan seterusnya berkontribusi kepada epidemik penyakit lain. Ini adalah contoh berita palsu perkataan vaksin COVID-19 tersebar di media sosial yang akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap penerimaan vaksin pada masa pandemik COVID-19 ini. Dengan ini, kerajaan terpaksa sentiasa meniru rakyat untuk vaksin melalui berbagai iklan di media sosial dan kempen. Inilah contoh kempen pengambilan vaksin COVID-19. Oleh itu, kumpulan ini hendak mengaji satu kajian tentang persepsi penerimaan vaksin dalam kalangan masyarakat. Untuk pernyataan masalah pula, berdasarkan pemahaman kami, kebelakangan ini, kerajaan dari seluruh dunia menyuruhkan rakyat mereka untuk menerima vaksin COVID-19 supaya semua orang dapat imuniti dengan merendahkan risiko jangkitan penyakit virus COVID-19. Dengan ini, terdapat pandangan negatif dan positif daripada masyarakat terhadap isu semasa ini kerana ramai orang tidak yakin dan tidak percaya dengan vaksin ini dengan menyebabkan mereka tidak berani untuk vaksinasi sebab terdapat beberapa berita tentang kematian atau mereka akan mendapat kesan sampingan yang berbahaya terhadap kesihatan diri sendiri dan beberapa informasi yang berkaitan tentang keburukan vaksin. Selain itu, sesetengah orang yang mempunyai persepsi positif dengan mempercayai vaksin ini akan melindungi diri, mereka sangat berani mendapatkan vaksin untuk membuktikan bahawa tidak ada kesan sampingan yang teruk dan dapat memberi manfaat kepada diri sendiri. Bukan untuk vaksin COVID-19 ini, tetapi juga vaksin yang lain. Ramai orang juga tidak berani untuk vaksinasi sebab kesedaran dan pengetahuan mereka tentang kepentingan vaksin masih kurang. Kerana kemungkinan rakyat tidak mendapat informasi tentang tersebut yang mencukupi dan berbagai kempen atau iklan yang berkaitan dengan kepentingan vaksin kurang diadakan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Jadi, mereka tidak mengetahui kepentingan vaksin terhadap kesihatan mereka. Jika mereka tidak mengambil vaksin, mereka dapat jangkitan penyakit lebih cepat berbanding dengan orang yang telah vaksinasi. Yang ini sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Hazifah binti Harum yang bernombor metrik P0320200048 akan membentangkan objektif kajian dan juga dua kajian literatur yang bertajuk Sikap Melampau dalam Agama Punca Penolakan Vaksin dan juga Persepsi Ibu Bapa terhadap pengambilan vaksin untuk bayi. Kita teruskan dengan objektif kajian, iaitu kita pilih 3 objektif kajian dalam kajian ini, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti persepsi masyarakat terhadap penerimaan vaksin, dan yang kedua adalah membincangkan apa itu vaksin dan kebaikannya kepada masyarakat, dan yang ketiga adalah untuk mengkaji usaha untuk meningkatkan pengetahuan tentang vaksin kepada masyarakat. Kita teruskan dengan kajian literatur yang pertama, Sikap Melampau dalam Agama Punca Penolakan Vaksin. Jadi golongan-golongan yang menolak vaksin adalah merupakan golongan agamawan serta pengikut-pengikutnya. Jadi bagaimanakah boleh timbul isu penolakan ini adalah sesetengah individu yang mempunyai sikap melampau dalam agama sehingga mereka menolak vaksin. Jadi yang kedua adalah kepercayaan bahawa vaksin ini adalah bersumberkan daripada perkara haram. Tiga adalah kurang pengetahuan mengenai vaksin ini yang menyebabkan individu yang tidak bertanggungjawab menghujah perkara yang tidak benar. Seterusnya kita akan dibincangkan mengenai isu pengambilan vaksin di sisi Islam. Okey, jadi apakah hukum pengambilan vaksin di sisi Islam? Jadi hukumnya adalah harus untuk tujuan perubatan tetapi haruslah dipertimbangkan berdasarkan situasi ataupun daruratnya. Dikatakan bahawa vaksin AstraZeneca ini dihasilkan daripada kandungan bayi yang digugurkan. Walhal perkara ini adalah tidak tepat kerana vaksin AstraZeneca ini dihasilkan daripada klon janin bayi pada tahun 1973 dan ianya adalah klon sahaja, bukan daripada kandungan bayi yang asli.
Jadi seterusnya, mari kita bincangkan apa punca penolakan vaksin oleh ibu bapa untuk bayi-bayi mereka. Yang pertama adalah risau terhadap pertumbuhan anak-anak mereka. Yang kedua adalah percayai bahawa vaksin boleh menyebabkan autism. Dan ketiga adalah kurangnya pengetahuan mengenai vaksin dan tidak tahu apa kebaikan vaksin. Dan yang keempat adalah percayai berita mengenai vaksin tanpa melakukan apa-apa kajian mengenai vaksin. Seterusnya, mari kita bincangkan mengenai isu autism dan juga vaksin. Wakefield merupakan seorang aktivis anti-vaksin, pernah mengeluarkan kenyataan di dalam jurnalnya mengenai vaksin bahawa vaksin MMR, iaitu vaksin mumps, measles dan rubella boleh menyebabkan autism. Dan kenyataan ini mengubah persepsi ibu bapa terhadap vaksin. Namun, tiada bukti yang kukuh dapat dikaitkan melalui kajian yang dilakukan oleh pakar-pakar terhadap kenyataan tersebut. Jadi, apakah kesan penolakan vaksin terhadap bayi? Jadi, pertama adalah berisiko tinggi untuk mendapatkan penyakit. Dan yang kedua, lebih mudah dijangkiti walaupun kelihatan sihat. Dan yang ketiga adalah imunisasi badan anak-anak menjadi lemah. Dan yang keempat, boleh membawa kepada kematian bagi sesetengah penyakit. Selamat sejahtera, nama saya Lee Ying Kang dari PITI S1G2. Saya akan sambung pembincangan ini. Kajian seterusnya adalah usaha-usaha yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap vaksin. Tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap vaksin adalah untuk menggalakkan masyarakat mengambil vaksin. Antara usaha yang dibuat untuk menyampaikan maklumat vaksin COVID-19 adalah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program ini dilaksanakan oleh UKM, menganjur menggunakan dialek tempatan. Cara ini dapat mendekatkan diri dengan penduduk tempatan. Seterusnya, Persatuan Marina China Sabah menganjurkan Majlis Inform of Well untuk meningkatkan kesedaran dan persepsi masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Akhirnya, MI Sejahtera juga menyampaikan pengetahuan tentang vaksin dengan cekap. Kajian seterusnya adalah kepentingan vaksin terhadap manusia. Manusia sentiasa menderita sebab penyakit berjangkit dan berjuta-juta nyawa berkorban. Oleh itu, vaksin adalah alat yang penting dalam mengatasi penyakit berjangkit. Hal ini dibuktikan oleh saintis-saintis. Dengan menggunakan vaksin, Malaysia telah berjaya menjadi negara Asia yang bebas daripada penyakit poliomyelitis pada tahun 2010 selepas 50 tahun perjuangan. Oleh itu, vaksin adalah penting terhadap manusia dalam mengatasi penyakit. Lepas itu, usaha-usaha untuk mengkurangkan golongan anti-vaksin. Golongan anti-vaksin telah jadi celak anti-bapa. Untuk melindungi masyarakat, kerajaan menyarankan supaya golongan yang anti-vaksin diwajibkan untuk membuat ujian COVID-19 ke diri sebelum merentas negeri. Kerajaan juga melarang orang yang belum diberi vaksin dine-in dalam kedai. Kesimpulannya, tindakan kerajaan bukannya menyusahkan orang yang tidak boleh mengambil vaksin, tetapi menentang orang yang anti-vaksin. Terima kasih. Seterusnya, saya Lolip yang akan meneruskan pembincangan mengenai kajian literatur. Daripada kajian mengenai persepsi remaja terhadap penerimaan vaksin, kebanyakan remaja dan ibu bapa mereka adalah bersetuju untuk menerima vaksin. Tetapi juga terdapat sesetengah remaja yang tidak bersetuju untuk menerima vaksin. Menurut kajian, punca utama remaja menolak penerimaan vaksin adalah kerana tiada tempat untuk mendapatkan maklumat mengenai vaksin. Hal ini akan menyebabkan mereka kekurangan maklumat mengenai vaksin dan juga mudah menerima maklumat vaksin yang palsu. Terdapat beberapa cara untuk mengatasinya. Pertama, penyebaran kata-kata pegawai kesihatan awam dan profesional melalui berita atau surat khabar. Selain itu, penyampaian maklumat mengenai vaksin oleh kerajaan dan sekolah melalui ceramah, kempen atau pengiklanan untuk meningkatkan pengetahuan remaja terhadap vaksin. Seterusnya, kajian terhadap kebaikan vaksin terhadap manusia dari segi pengawalan rintangan antibiotik juga dijalankan. Penerimaan vaksin dapat membantu dalam mengawal rintangan antibiotik dalam tubuh badan dengan mencegah penyakit yang dirawat menggunakan antibiotik. Keperluan vaksin untuk mengawal rintangan antibiotik kerana peningkatan penyakit yang disebabkan oleh bakteria tahan dada akibat daripada penggunaan antibiotik telah menjadi kebimbangan kesihatan awam yang utama. Oleh itu, penggunaan vaksin diperlukan kerana penggunaan vaksin terhadap manusia adalah cara yang berkesan untuk mencegah penyakit dan mengelakkan pengambilan antibiotik. Masalahnya, apakah kebaikan vaksin berbanding dengan antibiotik? Di mana vaksin membawa kesan sampingan seperti demam, sakit kepala dan sebagainya, manakala antibiotik tidak. Hal ini kerana vaksin merupakan tiruan virus sebenar yang tidak memberi kesan kepada manusia. Apabila menerima vaksin, sistem imuniti badan akan melawan virus vaksin dan berlaku evolusi untuk menentang serangan virus. Dengan ini, sistem imuniti badan dapat memberi perlindungan apabila diserangi virus sebenar. Selain daripada pengawalan rintangan antibiotik, vaksin juga membawa kebaikan seperti imuniti kumpulan. Imuniti kumpulan merupakan perlindungan terhadap seorang yang tidak sesuai untuk mendapatkan vaksin dengan menambahkan penerima vaksin dalam satu populasi. Keperluan imuniti kumpulan dalam mencegah penyebaran virus. Imuniti kumpulan diperlukan kerana terdapat orang yang tidak dapat menerima vaksin disebabkan oleh keadaan tubuh badan yang tidak sesuai untuk menerima vaksin seperti wanita yang hamil, bayi atau kanak-kanak yang masih kecil dan sebagainya.
Oleh itu, orang yang di sekelilingnya perlu menerima vaksin supaya tidak membawa bakteria atau virus jangkitan yang boleh menyebabkan mereka dijangkiti penyakit dan menyebabkan keadaan mereka semakin teruk. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Apa kabar semua? Nama saya Gary Dev dan saya akan membentangkan persepsi dan peranan gerakan anti-vaksin. Gerakan anti-vaksin adalah sekumpulan individu yang mempunyai ideologi bahwa vaksin adalah berbahaya. Tidak dapat dinafikan bahwa gerakan anti-vaksin juga merupakan salah satu faktor masyarakat menolak penerimaan vaksin. Gerakan ini ditubuhkan sejak dulu dan telah dikira sebagai ancaman oleh pihak-pihak yang berkuasa dalam negara kita. Disebabkan kejutan golongan ini, imuniti kelompok yang diminta mula terjejas. Antara alasan dan punca anti-vaksin menolak suntikan adalah vaksin menyebabkan autism. Mereka percaya bahwa terdapat aluminium yang tergantung dalam vaksin menyebabkan autism. Ada juga keluarga yang percaya bahwa anak orang lain menerima vaksin dan anak mereka tidak perlu menerima lagi. Terdapat juga kerisauan bahwa vaksin membawa banyak kesan yang serius. Disebabkan kabar-kabar angin yang disebar oleh gerakan anti-vaksin ini, karena ibu bapa terpedaya dan mengambil pilihan untuk tidak melakukan vaksinasi kepada anak-anak mereka. Sekarang saya akan membentangkan kekurangan pengetahuan tentang vaksin. Kekurangan pengetahuan mengenai vaksin menyebabkan masyarakat mempunyai persepsi yang buruk terhadap vaksin dan mula menolak vaksin. Mereka percaya bahwa mereka tidak akan dijangkiti virus sekiranya mereka menerima suntikan vaksin dos pertama dan kedua. Sebenarnya peranan vaksin ini adalah untuk memberi sistem imun yang kuat supaya gejala tidak akan menjadi lebih buruk jika mereka dijangkiti virus lain kali. Ada juga segenap masyarakat yang tidak ingin menerima vaksinasi karena mereka terdengar kabar angin bahwa kesan sampingnya akan menjadi lebih teruk berbanding dengan dos pertama. Hal ini demikian karena semua badan bereaksi secara berlainan karena semua badan adalah lain. Ada juga yang akan mendapat demam saja dan badannya akan sakit untuk beberapa hari saja. Selain itu, bukan semua jenis vaksin akan memberi kesan samping yang buruk. Kita bolehlah memilih vaksin yang kita ingin untuk disuntik. Kesimpulannya, masyarakat perlulah ingat bahwa vaksin tidak akan menimbulkan COVID, tetapi untuk mencegah jangkitan supaya kita tidak mendapat kesan yang buruk apabila kita dijangkiti virus lain kali. Selamat sejahtera kepada Dr. Nur Fazilah, nama saya Tan Wei Han, dan saya akan teruskan pembentangan ini dengan membentangkan metodologi dalam kajian ini. Perkataan metodologi ini boleh didefinisikan sebagai sesuatu sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan ataupun disiplin. Dalam kajian kami, metodologi telah dibahagikan kepada dua bahagian, yaitu proses pengumpulan data dan juga proses penganalisisan data. Dalam proses pengumpulan data, kami telah menggunakan kaedah kajian perpustakaan yang juga dinamakan sebagai library research, yaitu kajian yang tidak melibatkan aktiviti lapangan. Dengan menggunakan kaedah ini, kami telah mencari bahan-bahan rujukan seperti artikel, surat khabar, buku-buku, jurnal-jurnal, dan kajian-kajian lepas. Bahan-bahan ini majoritinya boleh dicari secara atas talian. Terdapat beberapa contoh bahan yang telah kami cari, yaitu portal rasmi kerajaan Portal My Health, surat khabar sinar harian, dan juga jurnal Islamic Studies. Kami juga memilih bahan-bahan rujukan ini dengan bijak disebabkan terdapat terlalu banyak bahan-bahan rujukan yang boleh dicari secara atas talian, dan kami perlu memastikan kajian ini tidak melibatkan bahan-bahan rujukan yang tidak relevan. Selepas proses pengumpulan data selesai, proses penganalisisan data dijalankan. Proses ini adalah untuk mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan. Untuk objektif pertama, kami telah membandingkan persepsi-persepsi masyarakat yang berlainan serta yang datang daripada setiap lapisan masyarakat. Bagi objektif kedua, kami telah menganalisis definisi vaksin dan kebaikannya secara teliti. Dan bagi objektif ketiga pula, kami menapis usaha-usaha yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa ataupun contoh-contoh usaha yang telah dilaksanakan, dan akhirnya kami akan menyenaraikan usaha-usaha yang efektif sahaja. Itu sahaja untuk metodologi. Terima kasih. Selamat sejahtera doktor, nama saya Lim Shen Hui. Saya akan membentangkan perbincangan hasil kajian. Pertama adalah mengenal pasti persepsi masyarakat terhadap penerima vaksin. Kedua adalah membincangkan apa itu vaksin dan kebaikannya untuk kesihatan. Ketiga adalah mengkaji usaha untuk meningkatkan pengetahuan tentang vaksin kepada masyarakat. Pertama,
Persepsi ibu bapa terhadap penerimaan vaksin adalah mereka risau terhadap pentumpuan anak-anak, mereka percaya bahawa vaksin boleh menyebabkan epidemis, mereka juga kurangnya pengetahuan mengenai vaksin dan tidak tahu kebaikannya. Mereka mudah mempercayai berita mengenai vaksin tanpa melakukan apa-apa kajian. Seterusnya, persepsi remaja terhadap penerimaan vaksin adalah mereka tiada tempat untuk mendapatkan maklumat mengenai vaksin dan mereka kekurangan maklumat mengenai vaksin. Mereka juga senang atau mudah menerima maklumat palsu mengenai vaksin, jadinya mereka menolak menerima vaksin. Di samping itu, persepsi ahli agama terhadap penerimaan vaksin adalah mereka menunjukkan sikap yang negatif dan menghujat mengharamkan pemberian vaksin, mengatakan vaksin adalah dari sumber haram. Didapati agama Islam menegakkan penggunaan vaksin adalah dibuat daripada sumber yang haram untuk mengubati sesuatu penyakit. Sebagai contohnya, di Malaysia kebanyakan keraguan yang timbul berkaitan penggunaan vaksin adalah kerana terdapat DNA jingkir. Jadinya ahli agama yang melampau akan menolak penerimaan vaksin. Tambahan pula, persepsi gerakan anti-vaksin terhadap penerimaan vaksin adalah mereka merupakan sekumpulan individu yang mempunyai ideologi bahawa vaksin adalah bahaya dan haram. Mereka juga menyatakan bahawa penerimaan vaksin akan menyebabkan epidemis dan kerana kandungan vaksin mempunyai aluminium yang akan menyebabkan epidemis. Mereka juga menunjukkan sikap kerisauan bahawa vaksin membawa banyak kesan sampingan yang serius dan percaya bahawa anak orang lain yang menerima vaksin, jadi mereka tidak semestinya memerlukan menerima vaksin untuk mencegah penyakit. Seterusnya saya akan membincangkan apa itu vaksin dan kebaikannya untuk kesihatan. Apa itu vaksin? Istilah vaksin dan vaksinasi berakar daripada nama saintifik untuk cakar lembu iaitu virus vaccinia. Definisi bagi perkataan vaksin adalah berfungsi menyediakan pelarian aktif untuk penyakit tertentu yang merupakan suatu persediaan biologi. Seterusnya, kebaikannya untuk kesihatan. Vaksin dapat berkesan untuk melawan dan memasmi penyakit berjangkit. Ia juga dapat mencegah orang dewasa daripada mendapat penyakit dan menghalang penyebaran dalam kalangan komuniti. Vaksin juga dapat membantu badan kita menghasilkan imuniti untuk melindungi kita daripada jangkitan tanpa memberi kesan-kesan sampingan yang bahaya dalam badan kita. Ia juga dapat menghalangkan enjem menyebar dan melindungi mereka yang tidak menerima vaksin. Seterusnya, penggunaan antibiotik berlebihan dan penyalahgunaan antibiotik akan menjejas kesihatan kita. Maka, penggunaan vaksin boleh membantu menggerakkan penyebaran rintangan antibiotik agar kita boleh mengelakkan pengambilan antibiotik. Penerimaan vaksin juga dapat mengawal rintangan antibiotik dalam tubuh kita dan juga dapat menguatkan sistem imuniti seseorang, dan vaksin merupakan tiruan virus sebenar yang tidak memberi kesan yang teruk terhadap badan kita. Sistem imuniti badan kita akan cuba melawan virus vaksin. Sistem imuniti badan kita akan melakukan evolusi untuk menentang serangan virus. Seterusnya, usaha untuk meningkatkan pengetahuan tentang vaksin kepada masyarakat. Pihak kerajaan telah mengadakan program-program imunisasi di tempat awam. Mereka menggunakan e-alat tempatan dan proses mengajari masyarakat agar mereka mengenai kepentingan vaksin terhadap kesihatan kita. Ia dapat mendekatkan diri dengan penduduk tempatan dan juga lebih dipahami oleh mereka. Seterusnya adalah pihak sekolah. Mereka telah melancarkan pelan publicity tentang faedah vaksinasi supaya dapat memberi kesedaran terhadap kepentingan dan kebaikan vaksin kepada masyarakat. Dengan ini, para pelajar yang memahami kepentingan vaksinasi juga akan memberi pengaruh kepada ibu bapa mereka melalui perbincangan harian antara satu sama lain. Seterusnya, usaha yang dibuat oleh pihak NGO adalah mereka menganjurkan program atau kempen berkenai kepentingan vaksin secara atas talian. Dengan ini, masyarakat mampu menerima maklumat yang terkini dengan melayani sumber atas talian dan dia sentiasa kemas kini dari semasa ke semasa berbanding dengan surat khabar. Contohnya, aplikasi MySejahtera menyalurkan info-info yang berkaitan seperti program atau kempen atas talian yang bertema vaksin. Dengan ini, orang ramai dapat mengetahui info-info daripada aplikasi tersebut dengan tepat dan pantas. Sekian daripada saya. Sekarang saya akan membentangkan kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, persepsi penerimaan vaksin merupakan aspek yang utama dalam usaha mencegah penularan virus COVID supaya seluruh rakyat menerima vaksin. Persepsi dan pandangan masyarakat negara kita amat berbeza. Ada yang baik dan ada juga yang buruk. Hal ini demikian kerana pengambil vaksin mempunyai kebaikan dan keburukan. Tetapi fakta membuktikan bahwa ia mempunyai kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Dalam menangani persepsi yang buruk terhadap vaksin ini, pihak berkuasa seperti pihak kebajikan kesihatan sumber media termasuklah media sosial haruslah memainkan peranan dalam membangunkan kepercayaan vaksinasi dalam kalangan rakyat melalui penyebaran pesan yang tepat waktu dan sangat jelas supaya masyarakat akan menjadi lebih percaya. Selain itu, komunikasi yang jelas dan konsisten oleh pejabat pemerintah amat penting dalam pembangunan kepercayaan publik terhadap program vaksin. Impak yang kita akan menghadapi jika masyarakat tidak percaya bahawa vaksin ialah kelumpuhan seluruh ekonomi dan sosial di negara kita. Kenyataan yang didapati dari penelitian ini adalah peningkatan perasaan ragu yang menyebabkan masyarakat berpersepsi buruk tentang vaksinasi.
bermula dari tiada pendidikan yang sesuai dari segi kesehatan dan komunikasi yang efektif. Saya membentang hingga sini saja. Terima kasih.